apa ni, semua makam-makam ilmu-ilmu ke makam ilmu lah, ke ilmu-ilmu apa semua, semuanya ada pada Shahabuddin Akbar, dia kata. Semuanya ada dia. Walaupun datuk-datuk dia yang lebih apa semua, tetapi ilmu-ilmu tu semua ada pada dia. Jadi kalau kata kita tengok sekarang, kalau kata keluarga Habib Umar bin Hafiz, kan pernah dengar kan? Daripada Tarim, daripada Hadramaut. Orang banyak mengajar, belajar dengan dia apa semua. Jadi datuk dia tu yang paling atas nama Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim ni anak murid kesayangan pada Shahabuddin Akbar tu sendiri. Baik, kalau macam tu. Sebelum tu saya nak tanya satu lagi soalan dekat apa Tuan Syed. Disebabkan apa almarhum Syed Hussein, iaitu apa anak anda kepada Syekh Tengku Kudir sendiri mangkat di kampung Kota Kuala Muda. Boleh cerita sikit tak tentang apa keluarga Syed dekat Kota Kuala Muda? Siapa yang duduk dekat sana? Dekat sana yang tinggal dekat situ nama dia Syed Arifin. Syed Arifin bin Syed Arifin bin Syed Ndut bin Syed Ibrahim bin Syed Husin bin Syed Zainal Abidin tinggal kat sana. Tapi Syed Arifin ni masalahnya tu lah, kalau kata segi penceritaan apa ni keluarga ni, dia kurang pasal dia pernah tak tahulah dengar kata orang membodoh-bodohkan dia pakai ilmu apa tak tahulah. Tetapi isteri dia tu banyak tahu pasal nenek pada isteri dia adalah tukang masak Syed Husin tu sendiri. Banyak juga sejarah yang masa saya pergi bertanya tentang Syed Husin, banyak isteri dia tahu. Sehingga apa yang makanan yang Syed Husin suka tu, ada rempah apa, dia masak kari macam mana pun saya pun tak tahu lah. Dia kata kari ni turun-temurun, bermakna daripada Syed Husin sendiri pun apa ni suka makan kari ni. Pasal nenek dia datang daripada India tu, Gus. Oh, okey. Daripada India. Jadi dia yang jadi tukang masak apa semua ni. Jadi dia bercerita pada ni daripada mulut ke mulut lah ni, sampailah sekarang ni. Jadi dia tu berkahwin dengan Syed Arifin. Itu. Saya panggil bibi lah. Okey, Tuan Syed, macam mana maksudnya macam mana keluarga Syed Hussein menetap di Kota Kuala Muda? Maksudnya bilakah Syed Hussein menetap di Kota Kuala Muda? Syed Hussein macam mana? Dah file pula dekat luar. Apa ni, secara kasar lah, yang diberitahu, Syed Hussein datang hampir bersama-sama dengan Tengku Muhammad Saad. Jadi Tengku Muhammad Saad ni adalah pak menakan pupu je tu, jadi dia yang menyambut. Dan Syed Hussein sendiri ni pun dia ada kepala angin dia sendiri. Dia tak suka orang perintah dia. Dia memang ada kepala angin dia. Dia cuma dengar cakap daripada Tengku Muhammad Saad aje dekat ini. Yang lain tak kira sultan ke, dia punya pak mertua tu Sultan Zainal Rashid dia. Syekh Fasihah punya bapa. Itu pun dia main langgar, dia tak peduli lah. Dia tahu dia punya cara. Jadi kalau kata cukai ni zaman dia tu, masa jadi penghulu mana yang tak dapat bayar, dia ambil tanah tu, dia bagi pada orang susah. Tak tahulah. Ini cerita orang. Jadi wallahualam. Yang saya tahu bila akhir tua dia, umur dia dah 80 lebih, orang masih nak mencuba-cuba dia. Contohnya bila petang, bila dah tua, dia dengan tongkat dia lah. Dengan tongkat dia nak pergi ke masjid. Adalah orang budak-budak biasa duduk melepak, orang budak-budak muda. Dia kata nak menceritakan siapa Syed Hussein, tapi orang tak percaya. Jadi dia kata ada orang tua dekat situ cakap kepada budak, kalau hampa hebat sangat, hampa pegang tongkat, ambil tongkat tu. Jadi budak-budak ni 4-5 orang ni
ambil tongkat dia. Bila pegang tongkat dia, semua tak boleh nak lepas. Ujian. Masuk semua tak boleh nak lepas. Dia dah jadi melekat dekat itu kan. Dia seret apa ni budak-budak ni, dia campak ke dalam masjid, suruh solat sekali dengan dia. Ni itu kisah dia. Jadi dekat situ tu yang kata anak murid dia macam tak awaling. Saya sampai sekarang saya lupa langsung rumah dia dekat mana. Saya jumpa sekali, umur dia 100 lebih dah waktu tu. Saya jumpa tahun 84. Rumah dia tu saya tak tahulah macam mana kehidupan dia. Pergi dekat kawasan Paya Bakau, bila air surut, baru boleh pergi rumah dia. Dekat kawasan Paya Bakau, rumah pun tangga memang macam pondok lah, bukan rumah, pondok pun. Dekat tengah-tengah Paya Bakau tu, naik. Ya ada dia dengan bini dia punya misai, tak tahulah apa ni, dengan misai taring dia. Dada dia pun dah jadi macam dada burung, tajam ke depan. Jadi apa ni yang bawa ni pakcik saya. Apa dia pun dah meninggal lah. Jadi dia kata ini apa ni sahabat Syed Husin cakap yang. Tapi dekat sini bila tengok dekat sini keadaan macam rumah dia, tak masuk akal macam mana dia boleh hidup keadaan macam tu. Pasal tengok dekat dapur tak ada apa, rumah pun tak ada apa, tapi laki bini boleh hidup macam tu. Jadi kalau kata air pasang memang tak boleh nak pergi lah rumah dia. Bila air surut bawa apa ni. Itulah pertama kali dan kali terakhir saya pergi. Hari tu saya pernah duduk Kedah juga, duduk kat Tamaria. Jadi pernah nak pergi cari rumah sampai sudah tak jumpa. La ilaha illallah. Tak tahu. Pergi belah mana pun tak tahu. Jenuh. Kota Kuala Muda bawa ke Pantai Merdeka, Pulau Sayak. Semua dah pusing nak cuba ingat. Tak tahu dah. Ada juga anak murid dia nama Mak Rimau. Mak Rimau ni suami isteri duduk pandai bersilat. Kalau gaduh laki bini, bubung pecah, dinding pecah. Ini laki bini. Jadi Mak Rimau ni guru pada salah seorang guru juga pada Panglima Nayan, tapi orang tak bercerita langsung pasal dia. Pasal apa? Yang melibatkan Syed Husin ni, orang takkan bercerita. Dan saya pernah pergi ke arkib dekat Kedah tu. Nak mencari kisah Syed Husin ni. Jadi Syed Husin ni memang Siam ni memang nak sangat lah. Memang nak sangat dia. Pasal masalah tak tahulah. Siam benci sangat. Yalah macam kita tahulah perangai Siam ni. Sehingga kan dia yang dapat tangkap dia ni, nak tangkap Syed Husin ni, kena hantar 20 pendekar, 20 panglima, dan kebanyakannya daripada Perai itu sendiri. Dekat Perai. Jadi ada seorang pendekar, nama pun tak tahu, dia tak tulis, tetapi dia kata daripada Penaga yang berjaya tangkap Syed Husin, bawa ke ke Thailand, ke Bangkok mana, macam itulah. Jadi untuk membebaskan Syed Husin ni, yang nak membebaskan Syed Husin ni, Sultan Ahmad Tajuddin, tak tahulah kalau Pak Lang ke ataupun Natan pernah jumpa ke. Okey. Nak membebaskan Syed Husin ni, Sultan Ahmad Tajuddin sendiri terpaksa berkahwin untuk membebaskan Syed Husin. Pasal apa? Sultan Ahmad Tajuddin ni terlalu sayang sangat dengan cucu saudara dia ni, anak Tunku Din ni. Dia sayang sangat pasal mengenangkan bapa dia. Jadi terpaksa kahwin. Ini saya jumpa dekat arkib ni Kedah. Sayang dekat arkib tu betul-betul saya rasa frust pasal tak boleh bawa handphone dan tidak nak juga ambil gambar tulisan-tulisan macam ni. Tapi boleh foto state Habib di arkib. Itulah nak kena pi balik lah. Nak kena pi balik. Dia buku tu catatan orang putih juga buku ni. Okey, tu satu dah. Daripada Tuan Syed sendiri, macam mana keakraban Syed Husin dengan Tengku Muhammad Saad sampailah Tengku Muhammad Saad mengembuskan nafas yang terakhir? Daripada cerita keluarga Tuan Syed. Macam mana? Macam mana akrabnya Syed Husin dengan Tengku Muhammad Saad
sampailah Tunku Muhammad Saad mengembuskan nafas terakhir ataupun sampailah kata Syed Hussein mengembuskan nafas yang terakhir? Salah seorang. Daripada cerita keluarga Tuan Syed. Daripada cerita keluarga, apa ni, kalau kata orang tua ni, saya tak dengar lagi dekat sini. Tapi kalau segi catatan tu ada, tetapi perhubungan orang kata fizikal bersyariat macam ni, yang menghubungkan ni hanya saya dengan Pak Lang sendiri, tu je, bertemu balik. Jadi daripada saya jumpa Pak Lang, dapat rasa kekeluargaan dekat situ. Jadi banyak cerita-cerita yang ataupun kisah-kisah yang terdahulu yang mana saya tak tahu kan, dan mungkin juga Pak Lang tak tahu. Jadi kat situ sekarang nak cari titik pertemuan dia macam mana je. Jadi kalau kata segi nasab tu kita tahulah semuanya berpunca daripada anak-anak Sultan Abdullah Mukarram Shah kan. Maksudnya macam Tunku Muhammad Saad kahwin dengan adik-beradik Sultan Ahmad Tajuddin kan. Macam sama macam belah saya ni. Saya lahir kahwin dengan Putar apa semua ni. Saya kat situ lah. Jadi tu teringin sangat nak tahu. Saya sendiri pun kalau secara jujur nak memahami, nak berkenalan lebih rapat lagi dengan keluarga Tunku Muhammad Saad. Bukan kata Tunku Muhammad Saad, malah ramai lagi kan. Pasal macam Tok Morris punya keluarga pun ada juga berhubungan saya kat sini. Macam dulu ada ketua pelajar lah, Permaya, pertubuhan pelajar di Malaysia Yaman kan, Ustaz Irfan kan, kata kenal kot Ustaz Irfan. Dia pun katanya daripada keturunan Tok Morris. Jadi masing-masing pakat cari salah silah dari perhubungan. Saya sekarang pandang fikir macam mana nak berhubung, nak menyatukan tu je kan. Jadi kita dapat suasana keluarga, tak nak benda lain, nak rasa suasana keluarga. Buat harta benda ke kaya tu semua tolak tepi. Tak kira miskin, susah macam mana pun, yang penting kekeluargaan dekat sini. Pasal kita ambil, kalau kita nak, diorang ni yang bagi saya lah, yang syahid ni, yang meninggal syahid ni, insya-Allah wali Allah dekat sini. Jadi kalau kata wali Allah ni kan, hidup sentiasa dengan Allah Ta'ala ni, ini yang saya anjurkan. Jadi macam kita buat tahlil, ingat diorang, alhamdulillah kan. Jadi berapa ramai yang baca, tak mustahil semua ni akan ingat. Macam kita lah, kalau kita tiba-tiba dapat hadiah, mesti kita nak tahu daripada siapa bagi ni kan. Daripada siapa, mana dapat, besok dapat lagi hadiah, besok dapat lagi. Kita mesti cari siapa dia ni. Contohnya senang macam tu. Okey, Tuan Syed, saya nak tanya satu lagi soalan. Macam manakah keluarga Tuan Syed daripada Syed Ashab dengan keluarga Al-Idid ataupun Syed Hussein Al-Idid waktu ketika perang ketika tu? Kalau keluarga saya Hussein Al-Idid ni dia banyak belah Pening lah kan. Jadi yang Pening ni belah Pening. Kalau Pulau Pinang lah. Jadi Aidid ni Pulau Pinang ni kebanyakannya daripada Aceh kat sini. Jadi kalau bab keluarga Aidid saya kurang arif lah penceritaan dia dekat Aceh. Cuma kalau kata belah Aceh ni, kalau kata belah keluarga saya ni, cuma anak saya Husin ada seorang, Syekh Fazawiyah, berkahwin dengan Sultan kerajaan Tebing Tinggi dekat sana. Jadi itu je yang info dapat. Kadang masalah keluarga Aidid ni saya tak apa. Tapi dekat kampung Syed tu, dekat pulau tu pun ada keluarga kat sana. Keluarga Aidid, keluarga Habsyi kat sana. Tapi kalau pasal sebab tu lah kata bila waktu saya pergi Riki dekat Kampung Kelawat, jalan Kelawat, jalan Bruma. Betul. Tengok balik kelompok keturunan Syed yang Syed ni macam Syed Al-Habsyi, Al-Sagof, Al-Idrus, Idrus ada. Banyakkan semuanya kecil
maksudnya berkelompok kecil di kawasan Jalan Berumah dengan Jalan Kelawai. Jalan Kelawai macam tak ada kot. Cuma itu Jalan Berumah lah. Cuma saya tengok apa dekat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dekat Kebun Lama. Masih lagi ada apa macam keturunan-keturunan Syekh Asagaf, Al-Idrus, Al-Idid, Al-Habsyi. Bila kita ramai berhimpun dekat kampung kampung Kebun Lama, Jalan Kebun Lama. Yang Jalan Kebun Lama tu saya tak pastilah dekat itu pasal saya jarang ke sana. Dekat bukan kata Kebun Lama, dekat Penang sendiri pun, Pulau Pinang sendiri pun saya jarang pergi. Dulu ada lah dekat Masjid Kapitan Keling ada pangkat mak tiri orang rumah dulu dekat sana. Dekat depan masjid tu. Tapi dia pun dah pindah apa semua, dah memang tak pi dah. Tak tahu apa jadi. Kau kata cerita bab keluarga tentang kalau kata khusus tentang ahli bait ni, kalau Atan kenal sepupu saya, bertanya pada dia. Syekh Muhammad Jufri. Dia banyak maklum. Dia banyak simpan file-file. Jadi file-file dia ni semua dia dapat daripada ayah saya sendiri. Cuma silap saya tak detail macam mana dia. Okey, macam mana pula dengan Tuan Said dengan kerabat Said Fakrul? Syekh Fakrul mana? Said Fakrul, kerabat Kedah. Syekh Fakrul. Said Fakrul Al-Idrus tak silap. Syekh Fakrul Idrus, dia keluarga Idrus. Dia nak kena macam mana? Fakrul ni, keluarga dia ni daripada kubu. Tahu apa ni, salah silah dia tu pun yang sampai Rasulullah ni yang jumpa pun abah saya sendiri, ayah saya sendiri yang jumpa salah silah dia kalau kata Idrus. Fakrul ni pasal dia punya pakcik nama Syekh Osman kahwin dengan makcik saya Syekh Fazlina bin Shahab. Syekh Osman ni Idrus. Jadi Fakrul ni adalah pakcik pada Syekh Osman ni pakcik pada Syekh Fakrul. Kiranya maksudnya kata Syekh Azizan pun ada kena-mengena jugalah dengan Tuan Said. Syekh Azizan ada. Dia tu pangkat pupu jauh. Dia jauh. pasal kena pasal dia kena dengan Tengku Abdullah Sani apa semua ni. Tapi mak dia tu abah saya panggil akak lah. Tengku Badiah ni. Itu kena dengan mak dia je. Makna Tengku Badiah tu dengan ayah saya sepupu kat ini. Ada kaitan dengan kadang-kadang pergi. Ya? Ada kaitan dengan Syekh Abdullah Fahim tak? Tak ada. Syekh Abdullah Fahim tak ada. Tapi itulah kadang-kadang heran juga yang mengatakan, ya maaf cakap lah, Syekh Abdullah Fahim Rasulullah. Tetapi sebenarnya detail salah silah ni penting kan. Tak boleh nak mengaku-ngaku. Bila kita mengaku kita keturunan ni ataupun keturunan tu, sebenarnya kita dalam keadaan yang sama kita menafikan tok nenek kita sendiri. Kalau benda tu betul tak apa. Takut benda ni salah, maknanya kita dah menafikan tok nenek kita sendiri kat ni. Ini orang kata dah jatuh teruk lah. Teruk sangat lah. Ini bermain dengan nasab ni. Cumanya bagi pada pandangan saya lah, kalau kita tengok sejarah di sebelah pantai barat Semenanjung ni dengan termasuk Sumatera, dan kita tengok sejarah di sebelah pantai timur, maksudnya yang Patani dulu dan masuk ke Campar, di bawah kita ada dengar satu nama yang famous lah, Syekh Astaghfirullahalazim, Jamalil Kubra, Syekh Hussein Jamalil Kubra. Yang tu lagi awal lagi kan penghijrahan dia daripada yang kita tahu sekarang, yang kita boleh track dia punya nasab dia tu. Dan tapi okey, kita teruskan. Tapi nasab dia tu, masalahnya sekarang siapa yang endorse, yang mengesahkan nasab dia tu? Masalah tak ada siapa-siapa yang endorse kan. Kita tengok memang tak ada yang endorse. Rasa pasal saya sendiri pun tak menafi, tak menolak dan tak terima benda ni. Dalam hukum orang ilmu nasab dipanggil
najlun nasab ataupun dia dalam keadaan samar kat sini. Tetapi kita meraihkan je lah. Kalau itu tok nenek dia, kita raihkan. Tapi Jamaah Kubra, salah silah dia memang ada dekat yang sekarang tu Mufti Hadramaut dulu, nama Habib Abdul Rahman Al-Masyhur tak silap. Dalam dalam kitab apa nama. Dia sampai Jamaah Kubra ni dia pergi ke Sunan Gunung Jati lah apa semua. Jadi dia turun bawah yang bawa ke Kelantan ni sampai Wan Bo je. Ataupun Wan Babullah atau Wan Bo ataupun Wan Babullah ataupun Wan Abdullah dekat situ. Ini keturunan Jamaah Kubra. Jadi pecahan-pecahan dekat situ ada yang mengatakan daripada Sultan Kelantan, daripada apa ni. Orang tak pernah bercerita pun. Said Syarifah tak boleh makan sedekah. Tak boleh makan zakat. Orang tak bercerita. Jadi kalau ada Said ataupun Syarifah yang makan zakat, makan sedekah, itu pun dah jatuh haram dekat situ. Jadi benda ni sebenarnya banyak. Kalau Syarifah berkahwin dengan orang biasa, dia carry Said juga ke? Tak. Dia bergantung. Kalau kata Syarifah tu kahwin dengan orang biasa, mungkin dia berbuah anak dia Nik ataupun Wan, kan. Kalau dengan dengan raja ni, kalau kat Perak kadang berbuah nama Megat, anak perempuan dia berbuah putri, kat itu. Kadang Mio. Mio betul. Mio. Betul. Kalau Megat ni belah raja kot, kalau tak silap Mio tu betul. Jadi kalau kata putus. Kalau kata Jamaah Kubra tu, apa yang diorang jumpa tu, saya cuma meraihkan pasal diorang sendiri pun ada pertubuhan untuk penjagaan nasab dia, nama dia Rabitah Azmat Khan. Jadi Rabitah Azmat Khan punya rekod ni tak ada dalam Rabitah Halawin di Jakarta. Tu terpulang pada ahli Rabitah diorang untuk melaksanakan kat ini. Jadi Jamaah Kubra, lepas tu dia akan turun ke dia punya ada kata wali Allah 5 wali Allah kan. Kata kalau kat Indonesia ada wali Songo, wali 9, dekat Sebelah Melayu ada wali 7. Bukan kalau kata wali 5, wali 7. Jadi wali 7 ni kebanyakannya keluarga daripada Jamaah Kubra kan ni. Jadi bagi saya sendiri, saya meraihkan kalau itu sangkaan dia, itulah. Kita nak nafi, kita tak tahu betul benda tu betul atau salah. Meraih je. Itu je. Tapi kebanyakannya ada di Kelantan. Diorang ni. Di Patani. Cumanya kalau Syarifah berkahwin dengan orang biasa ni, anak dia tu tak masuk dalam nasab yang ditulis lah. Kira macam mana? Anak-anak keturunan dia tu. Anak-anak tak masuk. Tak masuk Anak-anak tak masuk. Tak masuk. Dia tak masuk dalam nasab. Pasal nasab ni ikut belah bapak kan. Jadi kalau kata anak tu dia jadi putus lah dekat itu. Satu lagi berkenaan dengan sedekah dengan zakat ni. Kalau keturunan Rasulullah ni, kalau makan sedekah dia ada efek badan dia jadi muntah-muntah, kena berak, tak kira macam tu lah kan. Tak ada. Tak ada Dia tak ada efek, tetapi benda ni akan dipertanggungjawab di depan Rasulullah nanti. Pasal benda ni ada hadis dia. Saya nak bawa keluar pun tengok. Banyaklah, tapi penceritaan ni kalau kita cari karangan Imam As-Sayuti, cari kitab Ihya Mayit dekat ini. Keutamaan ahli keluarga Rasulullah. Dekat sini ada 60 hadis dekat itu. Keutamaan hadis. Bukan hadis banyak, tapi 60 keutamaan hadis Rasulullah memang ada. Jadi inilah sepatutnya semua zuriatnya Rasulullah, tak kira ada di mana dalam dunia ni, wajib kena ambil tahu benda ni. Pasal kebanyakannya orang dah banyaklah kalau kita ikut peredaran zaman, kena ikut dunia, belajar dunia, tetapi terlupa tentang akhirat. Ada jadi masalah. Baik, saya meraihkan juga sahabat kita yang baru masuk dia, Wafi Ahmad. Ada nak tanya apa-apa Wafi? Ataupun nak perkenal diri ke lagu mana? Ada Wafi?
Dah unmute. Tak apa. Lagi kalau dia sedia kita panggil. Satu lagi saya nak tanya, saya biasa tanya dah ni Habib dulu. Lama dah masa baru-baru kami balik daripada Pulau Dua Burma itu mengenai Radin Aha. Keling. Radin Keling. Tapi saya saja nak tanya sekali lagi sebab saya baru teringat balik meriam tu di kepala tu ialah dia tulis meriam ini diberi kepada Syed Abdul Rahman pada sekian-sekian hari bulan 12.37. Seingat saya 12.37 ataupun belakang sikit. Dia masuk kalau kita masa tu saya dah convert pada tarikh Masihi ni jadi 1816. Tapi di belah belakang tu dia ada tulisan macam cok moho sebab dia tulis macam jawi terbalik. Jawi macam jawi kalau kita selfie dia jadi terbalik kan. Ada jadi negatif. Jadi di situ dia tulis Radin Keling daripada Palembang. Mohon kalau boleh bagi penjelasan siapa dia Radin Keling. Kalau siapa tahu. Kalau kata apa ni, ini zaman kalau tak silap zaman Sultan Mahmud Badaruddin II. Jadi Sultan Mahmud Badaruddin II ni boleh katakan semua anak-anak dia ni adalah jadi menteri tu, menteri ni, menteri tu. Tapi kalau kata Radin Keling ni, samaran ni, saya kena cek balik lah. Pasal saya ada buku kerajaan apa ni yang dia orang sendiri bagi. Anak-anak Sultan Mahmud Badaruddin. Nanti saya cek balik. Ada tak nama tu? Sebab meriam tu mungkin dibuat oleh Radin Keling dan diberi kepada Syed Abdul Rahman. Tapi Radin Keling tu dia tulis Palembang. Jadi saya teringat balik. Jadi adakah dengan poin tu kita boleh kita tak confirm lah, cuma adakah dengan poin tu kita boleh rasa macam ni meriam Palembang kot, bukan meriam Siak. Bolehkah kita buat macam tu andaian sebab ada cok Radin Keling. Boleh buat macam tu. Tetapi benda-benda macam ni kena tengok ni masa memang kena tengok timeline dia lah waktu tu. Kalau kata Siak kan, mana kita kena tengok ada tak nama Radin Keling ataupun Palembang ni ada tak nama Radin Keling kat situ. Jadi kalau kata perkataan Radin ni lazimnya di Palembang anak-anak raja yang pakai Radin, sehingga kan walaupun macam Zainal Abidin sendirilah punya bapa Muhammad Zahir, walaupun dia dah berkahwin dengan kerabat anak Raja Palembang, tapi masih orang kata kahwin lagi seorang, sehingga kan Sultan Sri pun marah, terpaksa kena keluar. Muhammad Zahir. Jadi kalau kata Radin Keling ni, kalau saya percaya sangatlah, saya percaya sangat anak Sultan, tapi Sultan yang mana satu kena cek balik kat ini. Jadi nanti minta Pak Lang mesej lah tahun dibina. Jadi saya boleh tengok balik silsilah Kesultanan Palembang. Dia 1816 meriam tu. 1816. Jadi sebelum musuh bisik lah. Di kami rasa meriam tu memang zaman dirampas oleh Lego pada zaman musim bisik dan dibawa ke sana. Dia letak dalam wat tu, kita tak seronok. Betul lah. Pasal dekat, betul. Pasal tak silap saya dekat-dekat lah 1816 ke 1817 18 macam tu, dekat Palembang ada perang Menteng. Perang Menteng. Perang dengan Belanda. Jadi perang Menteng tu 2 kali. Dia orang ambush. Kali pertama dia orang gagal. Lepas tu dia terpaksa buat kapal lain. Jadi 1821 barulah dia orang berjaya takluklah Palembang. Jadi tak mustahil dalam dia orang buat meriam dalam jumlah yang banyak dan dibawa oleh siapa pun tak tahu ke Kedah. Jadi dah perang Kedah tu mungkin dibawa ke sana. Sebab beza dia meriam tu yang meriam Tunku Daud tembaga. Kalau meriam siapa dia ni? Meriam Syed Abdul Rahman ni besi. Itulah dia duduk sebelah nampak lah. Tapi nampak macam buatan dia lain. Dia punya kebentuk pun lain.
Jadi bukan besar, dia taraf. Dia boleh Lela lah. Dia tulis itu Lela, tak ada Maryam. Lela ini dia beri jadi dia taraf Lela saja. Dia bukan Maryam besar. Jadi itulah. Termaklumat. Farid ada okey. Kalau Farid ada gambar tu tak? Saya tak save lah gambar yang tulis Radin Keling tu. Ada. Tadi saya share. Tadi share dalam grup, dalam chat ni. Saya habis pakai Skype ni kita boleh check dekat Skype. Jadi kelebihannya kita boleh share gambar lah. Contoh saya share gambar gambar Maryam Tunku Daud ni. Sana. Jadi ada dia Maryam sebelah aku ni. Habis boleh tengok di dalam chat tu. Dia duduk sebelah-sebelah. Tu kaki Farid tu dekat kepala Maryam. Jadi yang hijau ni Tunku Daud lah sebelah sana tu. Sebelah sana tu ada kain kuning tu. Depa buh kain betul depa macam-macam lah. Macam tu. Gambar ni je ke? Macam mana? Alang dah gambar ni je ke? Yang tulisan tak ada ke? Macam mana? Tulisan dah. Tapi cop ni saya tak ada. Saya tak perasan, tak ambil. Kamar dah share dah. Ada. Ni Radin Keling. Tapi dia terbalik kan. Sebab dia macam cop mohon. Dia terbalik. Tu kepala. Kepala bawah tu tulis Syed Abdul Rahman. Ni tulis betul. Dia tulis kan, Lela ini diberi kepada Syed Abdul Rahman. Tak nampak dah. Ada kalau apa ni Syed Abdul Rahman awal lagi lah macam tu. Maksudnya dia sezaman yalah. Tapi Maryam ni nak bawa balik tak tahulah boleh ke tak. Sayang banyak khazanah lepas sana. Yalah sayang. Itu hak kita dah jumpa dan tak jumpa lagi tak tahulah. Belum kira manuskrip lagi. Betul. Manuskrip kita lagi bawa sana. Tu Kamal ada soalan ni Kamal? Bawa sana ni tak ada lah kot. Farid Apa nanti dah masa apa duduk minum kopi apa kan. Itulah nak apa dah Dekat tu apa? Tanda Radin Keling bin Radin Prabu Jaya di negeri Palembang Darussalam tahun 1225 Hijrah. 1225 Sat nak convert Sat. Anak Prabu Jaya, Radin Prabu Jaya. 1810 Masihi. Radin Keling bin Radin Prabu Jaya, negeri Palembang Darussalam. 1225 no? Ya, 1225 1810 Masihi. Hat tulis kat kepala tu kemudian kan, maksudnya dia chop lain pula tu. Betul tak? Yang dekat kepala dia tulis Balad Al-Kedah. Lela ini dibeli pada Syed Abdul Rahman, dijadikan senjata kenaikan. Disurat pada sanah 1232 Hijrah. Bersama 1817 Masihi. Tahun 20 Jimmy ni saya tak faham lah Jimmy ni. Tahun Jim. Samai. 1232 nah. 1232 Hijrah. 1232 Hijrah. 1817. Dia tengok bulan lah. Dia bulan apa? Tak ada sebut bulan tak? Tak ada sebut. Dia sebut tahun ni. Sebab kalau Muharram dia apa? Muharram dia 18-16. Kalau Jamadil Akhir pula dah. Safar bulan 1 1817. Jadi itu lah. Sebab dalam surat Ustaz Mat Tajuddin, benda ni barulah, benda ni saya pun baru tak tahu daripada Wafi juga. Dalam 2 minggu ni kot, ke 2 ke 3 minggu kata surat Ustaz Mat Tajuddin kepada Osmaniyah. Dia menyebut Syam telah menyerang kota Kedah apa semua dan membunuh keluarga saya dan beberapa and several Baklawi Said. Jadi itulah antara tu saya
saya ada rasa lah sebab dalam catatan di buku ni, tadi saya sedia buku ni. Tak boleh nampak. Buku Siamese map ni, tak nampak sebab saya pakai background, saya buang background. Buku ni dia tulis apa? Dia tulis pegawai yang terbunuh ialah Syed Abdullah dan Syed Abdul Rahman. Dia tulis Tunku Udin sendiri. Dua pegawai dia tu. Jadi saya rasa lah kuat daripada surat kepada Osmaniyah tu mengatakan and kill several Ba'nawi Syed. Jadi saya mesti daripada ranking tinggi jugalah keluarga Ba'nawi ni. Mungkin itulah saya tanya daripada awal perbincangan kita tadi dengan Habib, sama ada dia daripada Siak ataupun Palembang. Kalau pandangan saya dua-dua tu daripada Palembang lah. Cuma masalah macam saya cakap tadi lah. Nak confirmkan je lah. Dapat nak confirmkan dia punya marga je. Jadi senang, mudah untuk cari orang kata mengikut tahun dekat situ yang seiringan dengan Tunku Udin. Pasal saya yakin sangat kalau kata segi marga ni, kalau kata daripada Palembang ni, sama ada dia daripada yang datang ke Kedah saing dengan Tunku Udin tu Al-Habsyi ataupun Nabi Syahab je. Dua tu je. Tapi kalau kata Abdul Rahman ataupun Allah ni, saya sendiri pun tak pasti. Kayak ni. Pasal yang kalau kata Tunku Udin pun ada adik dia pun nama Syed Ali tu pun Singapura tu pun tak ada zuriat. Syed Ali? Syed Ali bin Muhammad Zahir. Di Singapura. Tapi tak ada zuriat. Dia pernah duduk di adakah dia pernah duduk di sebelah Kedah, Pulau Pinang ni? Syed Ali ni. Dia lain ibu dengan Tunku Udin. Saya tak tahu sama ada dia pernah duduk atau tidak, tapi dia pun penulis juga. Dia banyak orang kata banyak mencatat jugalah naskah-naskah. Tapi tak tahulah, tak pernah jumpa pun naskah dia. Baik, kita pun dah melepasi 11 malam lah. Sudah 7 malam. Dah lebih sejam setengah lah kita berdiskusi, berbincang malam ni. Jadi ada Habib sendiri ada apa-apa nak sampaikan kepada kami semua sebagai para sahabat, para saudara mara juga lah. Kalau kata itulah, alhamdulillah tengok tahun ni punya haul dalam media ni kan. Rasa bangga jugalah haul dalam media ni. Pasal apa? Semua tukarlah DP. Itu terkejut lah dekat sini kan. Mana tahun kalau kata tahun depan, tahun depan anda kata tak ada lah COVID ke PKP tak ada, rasa dekat protokol Kedah tu memang kena buat sungguh-sungguh lah. Memang jadi pasal masing-masing dah naik semangat, masing-masing dah banyak bercerita kan. Pasal pernah dulu ada Datuk pernah datang, dia kata dia nak buat filem pasal Tunku Udin. Jadi dia datang, ada interview, lepas tu dia nak tengok senjata-senjata kan. Jadi sebahagian senjata tu memang ada, tapi bukan yang betul-betul daripada Tunku Udin tu, satu je keris yang kata sepukas tu. Jadi yang lain semua Syed Hussein punya, dengan tombak, dengan apa semua. Jadi tunjuk dah ambil gambar, dia kata nak buat filem apa semua. Tok dia kata dia dah jumpa Tan Sri Syed Jabar, dia dah jumpa Datuk Wan apa semua. Dia kata dia kaji dalam tempoh setahun pasal dia nak buat filem kat sini. Lepas tu senyap. Lepas tu datang lagi satu nama perempuan ni ya. Dia buat skrip pasal Tunku Udin. Dia hantar. Kata nak buat filem. Tapi bajet pula besar. Dia kata dia dah jumpa dah dalam mesyuarat tu tunjuk gambar-gambar dengan Datuk Wan Samsudin, ada Syed Jabar, ada Syed Jabar tu pangkat pupu-pupu. Dia tu keturunan belah Syed Hasan. Macam saya Syed Hussein, anak Tunku Udin, dia belah Syed Hasan. Tapi banyak kalau kata keluarga
cerita yang Syed Hassan ni banyak habis masa dekat istana. Dia tak macam Syed Hussein. Syed Hussein ni banyak habis masa dekat itulah, buat kerja-kerja dia lah. Kayak tu. Jadi minta lah, sama-sama lah. Kita bekerja, yalah, tak tahulah bekerja macam mana kan. Masing-masing ada cara masing-masing ada kelebihan. Kita naikkan Kedah lah. Naikkan Kedah. Pasal Kedah ni, kita jangan pandang Kedah sekarang. Kedah dulu. Daripada mana sampai ke mana. Yang tu kita naikkan. Kan? Termasuk dengan Pinang Perlis sampai ke atas ni. Kita naikkan semua sekali. Dekat sini. Jadi, harap orang kata benda ni dipandang oleh Kementerian Pendidikan sendiri. Kat ni. Bukan tak ada tentang kisah Tunku Kudir Zainal Abidin ni. Hanya sedikit saja untuk tingkatan 2. Tahun bila pun dah lupa dah tahun tu. Benda macam ni kadang-kadang macam angin lalu je. Jadi kalau kita berterusan terus terang lah, saya kadang cemburu jugalah dengan tim historism ni kan. Dengan apa semualah. Kan? Yang mana bertungkul umur mencari maklumat pergi sana pergi sini. Sedangkan saya ni duduk je dengar cerita tok nenek je. Yang mampu pun kalau ada rezeki pergi Palembang nak tahu hubungan dekat ini. Jadi dalam historism ni, terutama Herman banyak membantu saya juga dekat ini. Jadi dalam hal-hal macam ni, bagi saya sendiri, terima kasih kepada semua dan semua yang menaikkan logo Harimau Terkam. Jadi semuanya saya rasa bangga juga. Jadi tahun depan kita letupkan Kota Kedah. Jadi setiap macam Tengku Kudin cakap lah. Kan? Macam Tengku Kudin cakap, apa yang sampai daripada Datuk ke Datuk. Jadi diri sendiri tu, hati kita tu adalah keris yang sebenar. Nak tikam, kita main dengan hati. Nak pukul dengan hati. Jadi jadikan diri ni adalah keris melalui hati kita. Kalau ada keris di tangan, hati tak ada ke situ, tak guna juga. Kemana kita masih ada keris tapi tak pandai silat lah senang kita. Ada keris tak jadi pendekar lah, buat potong ayam, potong sayur je lah. Jadi tu. Jadi jadikanlah hati tu keris. Sebab tu kalau dalam DP saya, hanya sarung je. Jadi setiap kita ni adalah keris. Jadi kita tikam semua orang, kita letupkan Kuala Kedah tahun depan dengan majlis macam ni. Dekat ini. Apa yang ada tak kira lah pondok-pondok ataupun pertubuhan persilatan ke, apa tentang kebudayaan ke, biar kerajaan nampak inilah hasil yang macam historism buat ataupun yang kawan-kawan yang lain semua buat kan, dan nampak hasil tu. Itu yang saya nak beritahu. Saya minta maaf kalau ada yang terkurang, ada yang terlebih. Saya minta maaf. Apa yang saya minta, biar benda ni berterusan. Jangan orang kata jadi angkat ayam lah. Biar sedikit tapi istiqomah. Ada lagi yang ni kalau kita nak tanya, tak ada apa-apa. Tak ada apa, cuma ada benda yang off record nak kena jumpa Tuan Syed, Tuan Habib. InsyaAllah kita pergi Kemudian. sekali. Okey, insyaAllah. Terima kasih lah menjemput saya. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Habib Syed kita sudi bersembang lama kita malam ni, dan kepada sahabat saya seperti biasa Kamal, Farid dan Wafi. Ya, saya. Dan juga Tan tadi. Baik. Okay, terima kasih Noh. Terima kasih. Terima kasih Habib ya. Wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.